Hari ni kita dengan Hyundai Kona EV Lite sebenarnya. Kita dekat Vision Motorsports ni biasalah ada free elektrik. Dan ini kali pertama kita naik Kona EV ni perjalanan jarak jauh jugalah, iaitu ke Melaka. Sebenarnya kita dah 2 kali ke Melaka. Kali pertama dengan Nissan Leaf, link dekat atas ni. Kami bawa Hyundai Kona ni sebenarnya kali pertama ialah ke Melaka lah, iaitu untuk pergi ada hal dengan Zeva. Dan di sana kami mengecharge 3 kali, kami cuba mengecharge sebenarnya, iaitu di sebelah Menara Taman Sari, di Melaka Perit dan di Caltex Air Keruh. Kemudian kita pergi ke Sungai Buaya hari kedua dan jumlah perjalanan lebih kurang 400 km lah. Jadi pengalaman kami ni sebagai mereka yang tak pernah bawa kereta elektrik perjalanan jauh, tidak ada perancangan, kita ikut aja tak silap saya PlugShare punya app dan dia akan beritahu kita kat mana kita boleh charge. Ini pengalaman kami. Okey, kita ada dekat sebelah Menara Taman Sari ni, tengah nak cuba gunakan charging station ataupun charging post yang Comos sebenarnya ni, tapi nampak benda ni macam dah lama ke apa tak tahu, memang dah lama. Tapi bila kita try charge EV punya kad, kita tap kat sini dah bunyi, maksudnya benda ni berfungsi lah. Dia ada sensor apa semua cukup elok dalam ni, cuma kita tak tahu dia pakai kad apa. Dan bila kita tak tahu kita pakai kad apa, takkan dia nak bagi elektrik free kan. So kita cucuk tak ada apa pun jadi. Jadi kita nak pergi try dekat mana? Yang terdekat tadi kat mana? Highway lah. Kat sini tak ada. Tadi kata dekat sini ada satu. Charge EV punya. Tak ada? Mana tak charge lah. So nak charging. So tak boleh nak buat apa. Memang CCS ngam dah. Tapi dia tak boleh charging lah sebab tak ada sistem bayaran tu, kita tak tahu. Kita tak tahu sistem bayaran tu apa. Kita dah kunci je, apa lampu pun tak nyala. Okey. So kita dah sampai dekat Mahkota Perit. Ada 3 charge EV punya charger. Dan kita akan ambil dia punya kabel lah, kabel yang letak kat belakang. So kita akan ambil, mana dia letak aku pun tak tahu. Ya, aku ambil. Kau pegang je lah kamera kau tu. Mana dia? Oh, dia dalam bag dia. Oh, dia yang warna putih tu kah? Ke ni. Yelah tu. Sano, pelan-pelan, cik tarik pelan-pelan. Lapar ni weh, asam pedas ni. Dia yang mana cucuk dulu? Yang ni dulu ke ini dulu? Ada ini dulu kan. Ada depa kata kena tak boleh pula apa kan. Okey. So, cucuk dulu ni dulu. Kak kereta dulu. Flow from here to here guys. Jadi kau cucuk. Aku tak tahu kan. Kadang-kadang dia kata cucuk sana dulu kan, cucuk sini dulu. Aku pun tak tahu. Ya belum kat tanya aku. Okey. Okey. Masuk ni kat situ. Kayaknya macam Laurel dan Hardy jugalah kita ni nah, boleh tahan kan. Tak apa. Okey. Dah nyala. Nyala dah. Tak nyala. Tadi tak nyala. Tekan mana ni. Ni. Dia hijau dah. Dia dah hijau dah. So, bila kita masuk dalam charging, sekarang kat 12%, dia mengecharge pada kadar 3.6 kW. Kenapa 3.6 je? Bukan 22 ke ni? Jadi maksudnya kita pergi makan, saat pergi dekat Air Keruh mungkin kena pergi dekat DC fast charger sebab hak ni 3.6 kW saja. Cukup lah untuk lepas selamatkan diri kita pergi ke Air Keruh tu, lepas lah. Tapi memang tak dapat membantu kita sangat lah. Kenapa 3.6 je? Tak tahu. Bukan. Setidak-tidaknya 11 lah selalunya kan. Cuba kita tengok, mungkin kita ada setting yang minimum ampere ke apa ke. Kita tengok sekejap. Ni kat sini tadi dia ada. Oh, we want to see whether it limits the thing. The charging tinggi. Drive mode.
Kat mana tadi? Menu general lah. Oh, hard menu tadi tu ni, hard ni. Ni, ni kan? Charge limit bukan charge limit. Tak ada. Charge management, bukan kan? Yang ni charging current. Oh, maksimum dah. Aku call Zuri lah jap. Tanya Resat. Assalamualaikum, kau kena tolong aku ni. Hyundai Kona ni, kenapa bila aku charge kat charge EV 22 kW yang masuk 3.6 kW je? Charge EV kat Melaka ni. Aku terperik, aku ngatuk ni. Tapi dalam plug share tulis 22. Yalah, kabel, okey. Yang tu dia attach kabel ke tak ada kabel attach? Dia tak ada kabel, aku kena bawa Hyundai Kona tu punya kabel sendiri. Ke kabel tu punya problem? Tengok kabel tu. Kalau kabel tu apa ni? Kabel tu yang 16M punya kabel, memanglah kau dapat 3.7. Dia tulis kat mana 16M tu? Dia tulis. Dia kat kepala kabel tu. Kat kepala kabel tu dia ada side. Dia tengok bahagian bawah dia ataupun bahagian depan dia, atas dia, dekat kepala kabel tu both end. Sepatutnya dia tulis dia punya current dia. 16M, betul lah. Kan? Agak lah. So, dia kalau patutnya kabel tu tulis berapa M untuk dapat full? 32M punya cerita. So, kita dapat 16M. Basic macam rumah punya lah kan. Kabel tu kena besar. Kabel tu 32 selalunya besar dan berat. Okey. Yang tu 16M 3-phase. So, that's why you don't get the full power. Pengalaman di Melaka Perit ni lah kali pertama baru saya tahu bahawa kabel charging yang kita bawa tu kena tengok dengan ampérage. Kalau tidak, tak dapat full charge. Selepas pada tu kita terpaksa pergi ke Caltex Air Keroh untuk mengecharge. Kali ni ada Hyundai Ioniq sedang mengecharge dan kami terpaksa menunggu sekejap lah. Dan charger di sini ialah charger 50 kW. Semasa kita ada kat sini, kita nampak ini Ioniq ni tengah charging. Dia mengecharge pada kadar 49 kW iaitu dia dah mengecharge, dia dah ambil power sebanyak 23.654 kWh macam tu lah. That's how much dia dah duduk, dan dia duduk kat situ dah lebih kurang dalam setengah jam. So dalam masa setengah jam dia dapat dalam 23-24 kWh lah. Jadi itu satu masa yang agak panjang juga sebab charger ni tak begitu berkuasa lah. Tapi 23 kW tu kalau biasa dapat jugalah 120-130 km macam tu. Jadi kami terpaksa menunggu sekejap sebelum dapat menggunakan charger ni. Connect, okay, start. Use your phone to authenticate. Start charging. Verifying. RM1.20 per minute. Thank you, Lee Yuan Hao. Oh, itu dia. You are allowed to start charging. Belum charge lagi. Preparing to charge. Setting up communication with handshaking. Handshaking now. Zaman COVID ni lambat sikit. Kenapa ngong? 8%. Tu dia 8%. 30, 38, 40. Dia akan ramp up ni kejap lagi. Kita tengok dalam masa beberapa minit ni kita datang tengok. Okey, setelah 36 minit kita dapat 67%. Dan dia punya charge rate dah start turun lah. Tadi 42 saya ingat, 43 maksimum. Sekarang dah turun pergi ke 37 dah. And kita ada dalam 25 kW lah, dalam 25.5 kW jam tenaga dalam bateri. Okay, akhirnya kita sampai kira lah 79-80% dalam masa 50 minit. Ini 50 kW. Dia punya kadar charging dia dah turun ke 16 dah. So sekarang ni kita tunggu nak mati kan, tekan stop ke? Tekan stop. So untuk habiskan kita tekan stop. Kena stop dekat dia punya app. Dah stop dah.
Ya. Oh, you tekan eh? Dia kena stop charging. Kalau tak, kau tak boleh tarik. You dah stop? Betul. What? Use your phone to to phone to authenticate. Your phone never use it. Cannot tarik. So kalau stop Must, sini, must stop charging here. I see. Bayar bil Telkom ya. Okay. Then stop charging. Sekarang dia dah, okay, dah putih ke, dah selamat dah tu. Oh, tunggu dia padam lampu. Alright. Nasib baiklah ada orang Zeva tolong kita hari ni. Ya, ada ni. Kalau tidak memang Kakak tak. jadi, mana mau isi, mana mau pergi. Mana mau pergi? Okay, you drive uncle. Okay. Allah, itu dah tengok. Dan saya nak tunjuk macam mana prosedur charging. Kiranya sekarang ni disebabkan sini kita guna charger yang free, kita tak payah kena bayar apa-apa lah. Tapi selalunya kita kena present the payment card lah. Tapi untuk yang ni dia free lah sekarang ni. So ini Vision Motorsports punya address. Kalau kau nak datang, datanglah. Punya location semua dekat situ. So cara nak charge dia senang je. Untuk Hyundai Kona Electric ni dia punya charging slot dia dekat depan ni. So kita tekan ni dan buka. Bila kita dah buka, kita tengok ni rupa dia lah, connector CCS Type 2. Yang ni untuk DC, ini untuk AC. So bila kita cabut ni, awak akan nampak rupa dia macam ni. Yang bawah dua besar tu ialah mana power masuk lah, dia punya DC dia. Yang atas tu untuk AC dan ada maybe communication channel dengan kereta lah. So bila kita charge menggunakan DC fast charger macam ini, kita tunggu ni, dia dah macam connected. Kita datang sini, plug in, tekan. Sekarang ni dia tengah handshake lah dengan kita. So ni akan makan masa sekejap lah, beberapa saat. Dengar tak bunyi? So sekarang dia dah ok, dia akan kata will start charging in a few seconds. Selalunya before dia start charging tu, dia akan minta kita card lah, payment card, tapi kat sini free lah. So sekarang dia akan start charge, dia akan beritahu macam mana. So dia ni ada DC, sebelah sini ada Cademo punya, ni CCS punya, sini Cademo punya. Kepala Cademo yang kat bawah ni lah, yang warna biru ni. So ini yang biasa punya. So sekarang dia dah baca dah maklumat daripada kereta 28%. Start time dia maksudnya tengah start charging lah ni. Ni dia punya voltage dia punya current dia 99 amp. Dia tengah tembak 33. Nampak tu dia punya wattage dia tengah naik sampai dia akan peak lah. Yang ni peak dia 40. So dia akan naik maksimum dia 40 kilowatt. Disebabkan bateri ni pada kadar sekarang agak rendah, so dia mungkin boleh naik sampai hampir-hampir 40 kilowatt lah. Mungkin 38 ke 37 ke. Kita bagi dia a few minutes lah untuk dia optimizekan charging speed tu. So dekat Vision Motorsports ni juga ada Jom Charge punya tempat. So untuk Jom Charge ni you kena pakai app dia lah. Nah, boleh charge kat sini. Ni dia punya AC charger dia lah. Yang ni mungkin 22 kilowatt. Tapi kena bawa kabel sendiri. Dan pastikan kabel tu kabel yang besar lah, 120 amp. Kalau bawa yang kecil punya berapa? 16 amp. So sorry, kena bawa yang kabel 30 amp yang besar tu lah. Kalau yang 16 amp punya nanti dia tak dapat charge punya tu lah. Dia charge lebih kurang 3 kilowatt lebih je. So kalau nak dapat yang full 22 ni kena bawa kabel besar lah. Dia 30 amp punya kabel. Memang very thick kabel. Pastikan dekat kepala tu dia akan tulis masa nak beli tu, pastikan betul lah. Ataupun tanyalah dia punya penjual tu, pastikan dia beri kita barang yang betul lah. Semasa saya nak pulangkan kereta tu, kita dapati dia punya kadar penggunaan tenaga dia lah 13.2 kilowatt untuk setiap kilometer lah. Maksudnya di bawah pada 10 sen lah. Boleh tengok dia punya calculation dekat video awal kita sebelum ni. Dan inilah satu kadar yang saya rasa cukup bagus. Dan pengalaman kita pergi ke Melaka tu, kalau kita dah rancang dengan elok, rasanya tak ada isu sangat lah. Sebab memang kereta tu boleh pergi sampai ke Melaka dan kita boleh charge di Air Keroh. Dan balik-balik ke KL, sekali lah kena berhenti charge di Air Keroh. Jadi dari situ saya rasa masa untuk EV ni mungkin dekat lah nak sampai. Bila kita dah tambah charging network, benda ni akan jadi lebih
viable lah untuk kita semua beranjak ke EV. Okey, sampai situ je video kita kali ni. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Macam biasa, tolong kita sikit, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, aku Naim Berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya baru cuba drive kereta ni apa, Hyundai Kona Electric. Saya difahamkan dia punya power dia equivalent to 2.5 liter petrol car. Tadi saya pusing, saya ingat saya rasa ada juga 10 km juga tu kalau ikutkan. Saya rasa okey, engine smooth, speed dia pick up cantik. Dan okey, saya tak tahulah pasal kontrol tu mungkin orang lagi expert, tapi saya sebenarnya first impression saya bila saya terus nampak kereta ni, saya ingatkan macam one of the sports car kan. It could be a Porsche Cayenne new version, it could be, katanya saya tengok pada design ni, kalau letak Lamborghini punya logo saya tak heran lah, I can accept it. Ini kalau compare dengan aku sebutkan memerlukan brand, tapi saya beritahu tak sebut satu brand ni brand yang hebat. Brand yang hebat. Ini nampak ni Hyundai. Okey, tak apa. Maksudnya saya nak compare satu brand lain yang saya tahu brand yang hebat dalam dunia kereta lah, kereta up class. Tapi SUV dia saya tengok macam tak percayalah. Macam SUV dia macam down market lah, rupa dia lah. Saya tak tahu enjin dia. So sometimes design dia, pendek kata saya tengok ni memang boleh cabut. Hyundai ni kalau letak Lamborghini pun orang percayalah. Itu je. Okey. Dia punya elektrik tu, dia punya elektrik dia senyap, smooth, semua ada perbezaan. Kalau banding dengan kereta ICE biasa, ICE biasa you mean? Ini kereta enjin biasa. Oh, memanglah. Kereta enjin biasa kau dengar bunyi enjin, and then even the yang later pun yang senyap pun bila mati enjin apa semua pun. But ni sebenarnya enjin hidup kan mati sekarang ni? Mana ada enjin? Oh dia sorry. So but it's running by right kan? Well, it's ready to go lah. Ready to go je. Okey, memang tak perasan lah. Itu je lah. Memang tak perasan lah. So benda ni ready to go, seolah macam kita enjin on tapi tak dengar bunyi aircon je. Okey lah. So, alright. Thank you. Okay.